Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya pengurusi dan ahli jawatankuasa surau dan juga para jemaah yang kita doakan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita berada di dalam majlis ini, di dalam satu pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sebarang musibah, sebarang wabak, sebarang penyakit insya-Allah. Dan alhamdulillah juga pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian. Dan insya-Allah saya akan sambung bacaan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah ini, iaitu kitab berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia adalah untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah pemimpin kita, penghulu kita, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, dan juga satu-satunya pemimpin yang dapat memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti, terutamanya yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di pada mahsyar nanti. Sebab itulah kita selalu baca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hati kita ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya di pada mahsyar nanti kita termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad yang dijemput oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dilindungi dan juga mendapat minum daripada Al-Kautsar insya-Allah. Kalau tak silap saya, dalam pertemuan yang lepas kita berhenti dekat bab 49, iaitu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang seterusnya itu hadis 339. Saya baca sikitlah. Hadis tentang malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Tak lain dan tak bukan, beliau adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika selepas pemergian Khadijah binti Khuwailid, Nabi kahwin dengan Khadijah sejak umur 25 tahun. Sehinggalah Khadijah wafat, Nabi lebih kurang umur 50 atau 51 tahun. Maknanya Nabi SAW bersama dengan Khadijah tanpa ada isteri lain selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Dan apabila Khadijah binti Khuwailid wafat, maka Nabi SAW berkahwin dengan seorang wanita janda yang bernama Sa'adah.
Dan tak lama selepas itu, Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha atau 53. Dan Nabi pada waktu itu tidak terus tinggal bersama Aisyah. Sehinggalah Aisyah besar. Beberapa tahun selepas itu barulah Aisyah tinggal bersama dengan Nabi SAW. Itu dia punya situasi. Jadi pada saat Nabi SAW berada di Madinah, Aisyah salah seorang isteri Nabi. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW juga berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Jadi ada ramai isteri. Yang single, yang seorang isteri, masa Khadijah binti Khuwailid. Kan? Dengan Saudah sekejap, lepas tu kahwin dengan Aisyah, lepas tu beberapa orang isteri lain. Aisyah ini seorang isteri yang Nabi kasih, antara yang Nabi nampak kasih Aisyah, sehingga kan satu hadis Nabi SAW, seorang isteri Nabi yang lain memberikan giliran dia kepada Aisyah. Sebab isteri itu tahu Nabi kasih pada Aisyah. Terutamanya pada saat Nabi SAW jatuh sakit. Jadi isteri-isteri lain pun nampak Nabi kasih kepada Aisyah. Tapi bukanlah bermakna tidak adil. Adil ini dalam poligami sesuatu yang dilakukan. Umpamanya nafkah dari sudut hak, giliran itu mesti adil. Tapi sesuatu yang terbuku di hati itu di luar daripada kemampuan manusia. Maknanya satu yang ada dalam hati kita dari sudut kasih sayang itu adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya janganlah sampai apa yang dalam hati itu menjejaskan keadilan yang di luar. Itu kaedah dia macam tu. Tapi Aisyah ni yang pertamanya sebab dia satu-satunya anak dara yang Nabi kahwin. Yang keduanya dia anak kepada sahabat yang Nabi sangat kasih. Nabi kasih sangat kepada Abu Bakar. Sangat kasih pada Abu Bakar. Dan Nabi kasih pada Aisyah. Macam itulah. Jadi Aisyah ni kelebihan dia, Allah SWT takdirkan menjadi isteri Nabi. Dia dapat merekodkan banyak hadis. Banyak hadis. Jadi kita dapat belajar banyak daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya masa muda dia duduk dengan Nabi, kita dapat banyak belajar. Dan benda-benda yang kita dapat belajar daripada Aisyah ni, banyak benda yang kita tak boleh dapat daripada sahabat lain. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia berkait dengan sesuatu yang bersifat pribadi Nabi. Ada juga yang luar. Tapi sesuatu yang bersifat pribadi dalam rumah Nabi, dalam bilik Nabi, yang tu kita boleh dapat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang Allah takdirkan begitu tuan-tuan sekalian, supaya ilmu yang ada pada pribadi Nabi SAW ini dapat dikongsikan pada masyarakat. Aisyah bukan suka sangat nak cerita, tapi itu adalah ilmu, tanggungjawab dia cerita. Dan juga kerana ada anak murid yang mengaji dengan dia. Aisyah ni, dia Allah SWT bagi umur dia panjang. Waktu dia dah tua, ramai anak-anak murid. Zubair, kemudiannya Urwah bin Zubair ni anak saudara dia, sebab dia anak pada Asma' bin Abu Bakar. Kan? Anak saudara dia sendiri, anak saudara. Masalah-masalah dalaman kita dapat belajar daripada situ. Jadi tuan-tuan sekalian, ini ilmu kan, ilmu. Termasuklah hadis ni tuan-tuan sekalian. Termasuk hadis ni. Hadis ni qalat, kata Aisyah, ma nazartu, aku tidak pernah memandang, ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke arah kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qalat, atau beliau berkata, maknanya kata-kata Aisyah ni dalam dua riwayat lah. Ma ra'aitu farja Rasulillah, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat, sama sekali. Maknanya tak pernah sekalipun. Jadi ini dua hadis, maksud dia samalah. Maksud dia sama. Jadi hadis ini kalau kita nak kaitkan dengan bab ini, ma jaa fi haya'i Rasulullah, iaitu berkaitan dengan sifat malu. Malu yang ada pada Nabi ini malu yang sangat tinggi. Ni kita kena faham. Malu yang ada pada Nabi, malu yang sangat tinggi.
Sebagaimana ada hadis yang menyebut Nabi SAW ni asyadda haya min azra. Malu Nabi ni lebih kuat daripada seorang anak dara. Anak dara macam mana malu dia kan? Dia takkan keluar rumah. Tapi ni bukan zaman sekarang ni. Kadang-kadang masalah zaman sekarang ni lain pula tuan-tuan sekalian. Ini cerita masa kita kat kampung dulu. Kan? Anak-anak dara, malunya anak dara ini. Secara tradisinya begitulah. Yang anak dara yang bersopan, yang bertakwa. Tapi para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, dia sifatkan Nabi. Dia tengok Nabi, perhati Nabi, dia buat satu kesimpulan. Nabi ni lebih malu daripada anak dara, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Sifat Nabi tu. Maknanya Nabi, kalau sesuatu Nabi banyak, maknanya tidak mendedahkan sesuatu sikap, perbuatan yang boleh menjejaskan maruah atau kedudukan. Itu sifat Nabi SAW. Tapi tidak pula malu untuk menyatakan kebenaran atau malu untuk memberikan pandangan ataupun memimpin. Bukan macam tu. Tapi malu dalam konteks perkara-perkara yang bersifat peribadi itu. Itu malu Nabi. Dengan malunya Nabi itu, para sahabat tahu, isteri Nabi lagilah tahu. Kan? Jadi sebagai tanda hormat malu Nabi SAW, para isteri Nabi tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW. Ada satu huraian oleh Syekh Al-Baijuri, kan? Menyebut bahawa Nabi SAW tidak pernah mandi di tempat terbuka. Sebaliknya Nabi SAW mandi di sebalik tabir, yakni di tempat yang tertutup, sehingga tiada siapa pun pernah melihat aurat Nabi SAW. Jadi ini merupakan yang kita katakan sifat malu yang membezakan Nabi dengan orang biasa. Tuan-tuan sekalian, kita hari ini kalau bercakap soal mandi di tempat tertutup, itu bukan satu isu lah. Sebab zaman sekarang ni zaman rumah siap ada bilik air semualah, kan? Tapi tuan-tuan sekalian, bayangkan situasi di Mekah pada zaman dululah, zaman Nabi, di Madinah pada zaman Nabi. Dia bukan macam kita yang rumah ada bilik air, tak ada. Dia rumah dulu, rumah lah. Sebab tu rumah Nabi ini disebut sebagai Al-Hujurat, bilik-bilik sebenarnya. Kita katakan rumah Nabi ini, Nabi dengan isteri, dia bukan macam rumah kita, ada 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik. Tapi disebut sebagai Al-Hujurat, bilik. Maknanya, Masjidil Nabawi, Masjid Nabi tu, tak jauh daripada masjid. Kalau kiblat kat sini, dia belah kiri. Belah kiri, ada rumah isteri-isteri Nabi SAW. Kan? Yang kalau kita pergi Madinah sekarang ni, kita jumpa Raudah, iaitu yang tu tapak asal masjid. Kan? Kemudian, sebelah tu kita jumpa makam Nabi. Kan? Makam Nabi tu adalah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya rumah Aisyah duduk. Isteri-isteri Nabi, isteri-isteri yang lain tu dia bersambung. Maknanya berderet macam tu. Macam tu kedudukan dia. Jadi jangan bayangkan rumah Nabi ni ada satu banglo tu, banglo sini, isteri Nabi. Jangan macam tu. Cuma bangunan ruang yang kecil saja di sebelah masjid tu. Disebut sebagai Al-Hujurat, bilik-bilik Nabi. Jadi bilik itu tak ada bilik air. Tak ada bilik air. Mandi tu maknanya kalau buang air besar, dia kena pergi jauh. Kawasan padang pasir, kawasan ruang yang kosong, tak ada orang. Dia kena pergi jauh. Itu kaedah dia macam tu. Kalau buang air. Sebab dia Arab bukan macam kita. Kita ni panas lembab. Kan? Panas lembab ni maknanya najis itu dia kalau duduk kat situ, dia duduk basah macam tu lah. Hujan dan sebagainya. Sana dia kering. Maknanya sekejap saja dia akan hilang bau tu. Jadi budaya, iklim, persekitaran tu begitu. Jadi bila buang air besar, pergi jauh. Kadang-kadang buang air kecil dekat kawasan dekat-dekat. Mandi pun boleh dekat. Kan? Cumanya ada setengah orang dia tak kisah dari sudut tutup itu. Tapi Nabi SAW pastikan bila mandi Nabi akan tutup. Supaya aurat tak nampak. Itu situasi dia begitu. Ini kita katakan sifat Nabi ni
Isteri Nabi tengok macam tu. Setiap kali Nabi mandi, Nabi pastikan tutup. Maknanya tidak ada orang ternampak. Tidak ada boleh nampak mandi Nabi itu. Kan? Cumanya satu lagi, mandi itu jangan kita bayangkan mandi banyak macam kita. Mandi itu cukup dengan air yang sedikit. Itu kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada bekas air, mandi. Kan? Dan memang ada hadis Nabi pernah mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mandi sama-sama dengan isteri Nabi. Pernah ada. Tuan-tuan pun biasa dengar cerita-cerita kan. Memang ada hadis Nabi pernah mandi bersama dengan Aisyah. Bukan setiap kali mandi dengan Aisyah, tapi pernah. Kan? Itu pernah ada lah. Jadi ini kita katakan sifat Nabi sebagai seorang yang pemalu. Kan? Itu kena ada pada diri kita kalau kita kasih kepada Nabi SAW. Kan? Okey. Satu hadis Nabi SAW yang Nabi sendiri sebut tentang malu. Kan? Nabi sebut, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Nabi kata, iman itu dia pecah-pecah ada 70 cabang. 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang. Okay. Nabi tak sebut dalam hadis ni 70 tu apa. Okay. Tapi Nabi sebut 70 tu sebagai satu gambaran, sama ada spesifik 70 yang kita pun tak tahu, ataupun mungkin nak bagi tahu banyak. Tu perkataan 70. Okay. Lepas tu Nabi sebut wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang daripada iman. Malu itu adalah cabang daripada iman. Kita kena faham macam tu. Maknanya malu itu adalah sifat yang dikaitkan dengan agama. Perasaan malu itu adalah satu sifat yang dikaitkan dengan agama. Orang Islam, adab dia malu. Macam tu Malu dalam, malu nak buat dosa, malu nak buat jahat, malu kita katakan nak buat benda-benda yang menimbulkan rasa malu. Kan? Hari ni orang tak malu. Dia masuk dalam Facebook, dia cerita macam-macam. Dia cerita kadang-kadang keaiban dia sendiri. Tak boleh macam tu. Kaedah kita, jangan kita cerita keaiban kita. Kan? Sebab orang yang baca, orang yang dengar itu, dia ada macam-macam persepsi dalam kepala dia. Mungkin dia akan jadi pandang buruk kepada kita, atau mungkin dia jadi benci, mungkin dia jadi salah faham, mungkin dia jadi dengki. Itu kita kena hati-hati. Kan? Jangan kita terlalu dedahkan tentang peribadi kita. Kadang-kadang dia ada masalah dengan pasangan dia pun dia cerita. Dia tak cerita direct, tapi kita tahulah masalah dengan pasangan. Tiba-tiba keluar tentang macam mana suami-suami yang baik. Tiba-tiba je keluar kan. Ataupun dia lebih spesifik lagi kan. Cerita satu-satu peristiwa. Jadi ni kena hati-hatilah kan. Supaya kita ada sifat malu. Okay. Selesai bab tu. Al-haya tentang malu. Kita tengok hadis bab yang berikutnya. Kalau ikut SOP ni sampai berapa lama? Sampai berapa lama? Cik Din? 30 minit? 7 suku habis? Okey. Okey. Okey, kemudian kita tengok satu hadis Nabi SAW, bab yang berikutnya, maja'a fi hijamah Rasulullah SAW. Ini menarik juga tajuk tentang hijamah. Hijamah ni maknanya bekam. Hijamah maksudnya bekam. Okey ya. Boleh. Di barat ni, orang yang membenci Nabi, membenci Islam ni, digunakan perkahwinan Nabi dengan Aisyah ni sebagai satu benda yang memburukkan Nabi dan Islam. Dikatakan Aisyah tu terlalu muda.
Ya. Boleh Ustaz, boleh bagi apakah yang kita boleh dapat mempertahankan? Kenapa budak masih muda dikahwinkan lagi? Kenapa tak biar dia cukup umur dulu baru dikahwinkan? Jadi Ustaz cakap lepas dikahwin dia tak boleh bersama dengan Nabi. Sebagai isteri pun tak boleh bersama dengan Nabi. Kenapa tak boleh bersama? Boleh Ustaz tolong terangkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan ni, dia sebenarnya umur perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha ni ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis kalau kita tengok di dalam Bukhari pun ada sebut tentang umur Aisyah, tentang perkahwinan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim pun ada, hadis nombor 2547 kan, yang menyebut bahawa ni kata-kata Aisyah sendiri, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitta sinin. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwiniku ketika umur sitah, iaitu umur 6 tahun. Wabana bi wa ana baitu 9 sinin, dan Nabi bersamaku ketika umurku 9 tahun. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis 3605 menyebut bahawa tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika umurku 6 tahun. Ni hadis-hadis ni yang hadis yang kita katakan jelaslah dari sudut umur Aisyah yang disebut dalam hadis ni. Walaupun ada juga para pengkaji mutaakhir ni yang mengeluarkan beberapa fakta yang lain yang menyebut bahawa umur Aisyah 15 atau 16 ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdasarkan kepada tradisi ini, hadis ini lagi kuatlah, Bukhari dan juga Muslim kan. Tapi yang tu kita buka lagi lah, kalau katakan kajian-kajian tu menyebut bahawa umur Aisyah tu lebih daripada itu, umur belasan tahun waktu kahwin. Tapi cuma begini kita tengok yang pertamanya dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, dari sudut perkembangan budaya berdasarkan kepada masa. Perkembangan budaya berdasarkan kepada masa. Pada zaman Nabi SAW, seorang yang kanak-kanak berkahwin pada umur 6 tahun, merupakan satu bukan perkara yang ganjil bagi masyarakat Arab. Dan juga pada waktu itu, hampir seluruh dunia begitu. Kan? Tradisi masa begitu. Masa zaman itu begitu. Dan perkahwinan itu antaranya kerana kita katakan sebagai satu ikatan dan juga sebagai tanda contohnya macam ikatan persahabatan macam tu kan, tanpa menganiaya kanak-kanak itu ataupun wanita anak dia. Maknanya sebagai seorang bapa yang bertanggungjawab. Ini bukan cerita bujang lapuk bapa kalah judi pertaruhkan anak ni kan, tapi dalam situasi bapa yang bertanggungjawab kan, nak pastikan anak dia berada di bawah suami yang baik. Kena faham macam tu kan. Jadi amalannya begitu, dia anggap sebagai satu langkah yang baik untuk melindungi anak. Kalau katakan si bapa tu mati, ada suami yang baik. Itu kaedah dia. Dan amalan itu akhirnya pada zaman ini menjadi satu yang gharib, satu yang ganjil. Tuan-tuan jangan buatlah. Dia sebab uruf ini sebahagian daripada hukum. Uruf kita katakan adat ataupun amalan biasa dalam sesuatu zaman itu, dia boleh jadi hukum dalam syarak kan. Al-adat muhakkamah, adat ataupun uruf itu adalah salah satu sumber hukum. Jadi uruf zaman Nabi, benda tu biasa, dianggap sebagai satu tanggungjawab seorang bapa mencari suami yang baik kan. Tapi zaman kita, dia dianggap istilahnya sebagai menganiaya wanita ataupun menganiaya kanak-kanak. Urufnya begitu. Jadi kita hormatlah uruf tu.
Yang keduanya, dari sudut umur, puberty age ataupun umur balik. Jadi orang Arab yang subur ni dia balik dia memang cepat. Kan? Jadi dalam situasi ni 9 tahun tu Aisyah sudah bersama dengan Nabi. Maksudnya waktu tu dah balik. Waktu tu sudah balik. Jadi dalam situasi itu nak kata Nabi kahwin dengan seorang wanita tidak balik, itu tak betul lah. Nabi duduk dengan Aisyah apabila Aisyah sudah balik. Itu maknanya tidak ada unsur menganiaya seorang yang di luar umur, kita katakan puberty age, umur balik itu. Jadi dalam situasi ini maknanya apabila seorang itu sudah balik, maknanya dengan sendirinya dia layak menjadi isteri yang dapat duduk bersama dengan suami dia. Jadi ini kita katakan kefahaman. Cumanya dari sudut tomahan, kata-kata mereka yang memusuhi Islam ni kita susah nak hentikan. Sebab apa? Sebab kefahaman, perspektif dan juga paradigma masyarakat pada hari ini memang berbeza, tuan-tuan sekalian. WHO dan juga UHNDR memang ada satu kenyataan yang secara jelas menyebut tentang larangan perkahwinan kanak-kanak, child marriage. Perkahwinan kanak-kanak itu dilarang. Bahkan umur perkahwinan kanak-kanak itu sentiasa dinaikkan. Kalau sekarang ni jadi 18 tahun. Kan? Umur mengundi turun, tapi umur perkahwinan tu dinaikkan. Kanak-kanak umur 18 tahun. Cumanya dalam negara kita ni, kita untuk undang-undang Islam berbezalah, kita tak ikut yang tu. Kita berdasar kepada negeri, ada 17, 16 dan sebagainya. Jadi perkahwinan kanak-kanak ini, oleh kerana kita berada dalam situasi uruf yang menganggap dia sebagai satu yang tidak baik, dan juga uruf dari sudut tanggungjawab bapa-bapa yang banyak kes-kes mengkhianati anak. Itu uruf juga. Maksudnya, berlaku kes-kes bapa-bapa yang menggunakan perkahwinan ni untuk kepentingan diri dia. Berlaku macam tu. Tidak seperti dulu. Tidak seperti zaman Nabi SAW. Dan juga uruf berkaitan dengan penyakit yang menimpa dalam konteks perkahwinan kanak-kanak. Ada kajian menyebut ada kesan dari sudut penyakit. Kan? Menimbulkan mudarat. Maka dengan uruf dan juga sebab masalah tadi, kita juga menerima perkahwinan kanak-kanak ini satu perkara yang tidak baik dari sudut amalan umat Islam pada hari ini. Tanpa kita menolak bahawa apa yang berlaku atau yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang sesuai pada zaman dia dan sesuatu yang diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Kita kena teguhlah dari sudut ini. Kan? Sebab apa? Sebab keyakinan kita bahawa Nabi sama sekali tidak akan menganiaya wanita. Nabi sama sekali tidak akan menganiaya kanak-kanak. Ini prinsip dia lah. Kan? Jadi musuh Islam dia akan cari kelemahan. Sebab dia tak jumpa kelemahan-kelemahan yang ketara dalam Islam. Dia cari kelemahan yang dilihat dari perspektif perubahan zaman itu. Jadi kita kena fahamlah. Kan? Kita jangan terlalu defensif sangat. Kita kena tegas bahawa inilah yang berlaku dan ia adalah sesuai dengan zaman dia. Dan zaman itu tidak berlaku penganiayaan oleh kerana perkahwinan awal usia. Berbeza dengan zaman ini. Jadi kalau katakan berlaku zaman ini, perkahwinan awal usia, yang tu banyak berlaku kes-kes aniaya, tuan-tuan sekalian. Jadi bagi saya, perspektif yang kita boleh jawab macam itulah. Kan? Maknanya kita tak menafikan hadis, sebab hadis tu, hadis yang sahih, umur itu, tanpa kita menafikan kalau ada orang nak buat kajian-kajian tentang umur itu, tapi kajian yang baru ini dia tak menafikan hadis yang lama. Dia kita ingat macam tu. Dia pandangan perbezaan ulama' ni kita panggil ijtihad. Sesuatu ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lama. Apalagi hadis. Kan? Ijtihad sama ijtihad tak batal. Apalagi pendapat tentang hadis yang ni yang kuat, maknanya tidak membatalkan pendapat antara ulama'. Maknanya hadis yang mengatakan bahawa perkahwinan Aisyah umur sekian-sekian itu adalah hadis yang sahih daripada Bukhari dan juga Muslim. Itu kaedah kita. Kan? Okey ya. Saya ingat boleh kita tengok sikitlah hadis dalam bab bekam ni. Kan? Sebelum kita
Dia ada beberapa hadis, kita ambil satu dulu. An Humaid daripada Humaid. Qala su'ila Anas bin Malik. Telah ditanya Anas bin Malik. Jadi ini Humaid ni salah seorang tabi'in. Tabi'in ni maknanya para ulama atau orang alim yang belajar daripada sahabat. Jadi Humaid ni dia kata su'ila, ditanya Anas bin Malik. Maknanya bukan dia yang tanya. Tapi dia berada dalam majlis tu, dia tengok orang tanya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang banyak ilmu lah. Sebab dia tinggal bersama dengan Nabi SAW sebagai pembantu Nabi SAW. An kasbi al-hajjamah. Jadi orang tanya Anas bin Malik tentang tukang bekam. Soalan dia macam ni. Faqala ahtajama, bukannya jawapan dia. Ahtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamatun Abu Taibah. Abu Taibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam. Iaitu baginda dibekam oleh seorang yang bernama Abu Taibah. Fa amara lahu bi sa'aihi min ta'am. Kemudian selepas habis bekam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberi kepada Abu Taibah itu 2 gantang. Sa'i ini maknanya 2 gantang minat ta'am, daripada makanan. Jadi tak sebutlah makanan apa, tapi bagi 2 gantang kepada Abu Taibah ini. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi. Baginda telah bercakap dengan ahli keluarga, iaitu yang memilikinya, agar mereka mengurangkan sebahagian daripada cukai yang mereka kenakan ke atasnya, lalu mereka mengurangkan daripada cukai itu. Wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah au in min amsali dawaikumul hijamah. Lalu Nabi SAW menyebut tentang satu perkara, iaitu yang kita katakan sebagai hadis Nabi berkaitan dengan bekam inilah, kan? Iaitu Nabi kata sesungguhnya cara pengubatan yang paling afdal yang dapat kamu gunakan ialah bekam. Atau dalam riwayat lain Nabi sebut inna min amsali dawaikumul hijamah. Sesungguhnya ubat yang terbaik bagi kamu ialah bekam. Jadi kita kena hurai sikit hadis inilah. Kan? Dia macam ni. Hadis ini sebut tentang beberapa perkara lah. Yang menarik juga tentang bekam ini, tuan-tuan sekalian. Bekam ini sebenarnya Nabi bukan mencipta bekam. Bukan Nabi yang cipta bekam. Tetapi bekam ini amalan masyarakat Arab pada zaman Nabi. Tetapi sebenarnya dia sudah pun berlaku dalam masyarakat kuno di luar daripada masyarakat Arab. Kan? Sama ada di India, di China dan sebagainya. Maknanya bekam ini satu amalan kita katakan sebagai pengubatan yang telah lama berlaku. Kan? Tuan-tuan mesti ada yang pernah bekam ini, iaitu dengan cara gunakan satu tekanan. Tekanan yang mana daripada tekanan itu dapat dikeluarkan darah yang ada di bawah kulit ini. Dan diyakini bahawa darah yang keluar itu darah yang kotor. Darah yang kotor. Maknanya kalau katakan orang yang banyak penyakit, darah itu mungkin hitam ataupun berbuih-buih. Tuan cubalah bekam, tengok macam mana. Okey. Dan disebut bahawa masyarakat Arab lama iaitu Asyuriyun. Asyuriyun ni Arab yang belah utara. Terkenal sebagai Arab yang paling banyak menggunakan bekam. Dan apabila Islam muncul, dia menjadi satu amalan sunnah. Kenapa sunnah? Kerana Nabi sendiri buat dan Nabi menyebut tentang kebaikan dia. Dia macam tu.
Nabi buat dan Nabi sebut tentang kebaikan. Jadi sunnah kat sini bukan maksud sunnah yang Nabi memulakan. Kena hati-hati juga. Nabi buat iktiraf dan Nabi menyebut tentang kebaikan dia. Dan kalau kita nak istilahkan tibbun nabawi. Tibbun nabawi ni istilah. Antaranya ada juga para ulama yang tulis kitab nama tibbun nabawi atau pengubatan Nabi SAW. Bekam ni juga termasuk. Bekam ni termasuk. Cumanya tuan-tuan, Nabi sihat bukan sebab bekam sajalah. Kan? Nabi sihat ni, kita bekam, sunnah Nabi patut harap bekam saja. Tak jadi. Tak jadi. Nabi ni memang sihat. Yang pertamanya sebab cara makan Nabi SAW. Itu yang paling utama. Yang ni Nabi sebut afdalu tadawaitum. Maknanya perubatan yang paling baik. Maknanya ni dari segi kita katakan untuk menghilangkan penyakit. Tapi kita kata preventif, pencegahan penyakit ni antaranya Nabi makan cara yang betul. Nabi ajar kita makan bila kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini susah tuan-tuan sekalian. Kan? Makan bila kamu lapar. Maknanya bila dah rasa lapar tu baru makan. Ini Nabi bagi tahu ni. Kita orang Islam, Nabi kata kita tidak makan melainkan bila lapar. Rasa lapar baru makan. Kan? Kita tengah hari ni kadang-kadang tak lapar lagi tuan-tuan sebab pagi dah makan roti canai tadi. Ataupun nasi lemak. Tapi tengah hari kawan ajak makan, takkan nak tolak tuan-tuan sekalian. Kan? Kita tak lapar lagi. Bawa ajak pula lagi nasi Arab kan. Takkan nak tolak. Jadi sebenarnya kunci dia kat situ. Dan yang lagi susah tuan-tuan sekalian, berhenti sebelum kenyang. Ini lagi susah. Sebab apa? Sebab kita makan ni kita rasa macam tak kenyang. Habis baru berhenti. Dan kita pula, biasanya sepinggan kita banyak. Kan? Sebenarnya waktu kita sakit, kita makan cukup je. Kan? Bila tanya demam, kita makan sikit kan? Boleh je hidup. Tapi bila kita sihat, kita lupa. Bila kita sihat, kita lupa tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi ajar benda ni jelas. Bahkan di rumah Nabi kita belajar dulu, ada disebut oleh Aisyah, ada aswadain. Banyaknya adalah dua benda hitam ni, iaitu air, disebut sebagai aswad, hitam sebab bekas air tu, masa air tu dia jadi hitam. Yang keduanya tamar, kurma hitam. Maknanya yang banyak yang menjadi makanan Nabi ialah air dan juga tamar. Kan? Kita kalau tak ada lauk, sama ada ayam, ikan atau sotong, ketam ke, tak sah. Mesti ada. Sedangkan Nabi makan makanan-makanan protein begitu, dia tak perlu banyak pun. Terutamanya daging tu, Nabi bukan tiap-tiap hari ada daging. Bahkan daging ni sekali-sekala je bagi Nabi SAW. Kan? Jadi ini tuan-tuan sekalian beza. Jadi kita kata bekam, betul lah bekam ni sunnah Nabi. Tetapi kesihatan Nabi ni banyak sangat bergantung kepada budaya makan Nabi dan juga budaya hidup Nabi. Nabi banyak berjalan. Kita baca sirah Nabi, Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, banyaknya berjalan. Yang banyaknya Nabi berjalan. Kan? Begitu juga Nabi berada di Madinah. Nabi selalu seminggu sekali pergi Masjid Quba dan sebagainya. Yang banyaknya Nabi berjalan. Nabi dengan sahabat pergi jalan-jalan dengan sahabat. Yang banyaknya Nabi berjalan. Yang pakai kenderaan ni tuan-tuan sekalian, bila ada ekspedisi, bila ada peperangan, Nabi naik dengan kenderaan. Itu pun kadang-kadang kongsi-kongsi. Maknanya apa? Maknanya Nabi banyak berjalan. Kita tanya bila kita berjalan. Tambah pula PKP, tak berjalan langsung. Berjalan pergi dapur je. Kita kurang berjalan tuan-tuan sekalian. Kurang berjalan. Kalau yang jogging tu baguslah. Kan? Yang naik basikal ke bagus. Maknanya budaya sihat tu ada pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi kuat. Nabi kuat. Dalam peperangan Hunain, Nabi pada waktu itu umur 61 tahun. Ataupun 60 tahun. Kan? Kita 60 tahun berfikir saat-saat untuk pencen lah kan. 60 tahun pencen kan. Nabi memimpin tentera. Bahkan dalam peperangan Hunain, tentera-tentera Islam lari. Nabi kumpulkan balik tentera. Bagi semangat. Umur 60 tahun. Umur pencen.
Kan? Nabi memimpin tentera. Nabi wafat tuan-tuan sekalian bukan sebab Nabi sakit jantung ke sakit apa. Kalau kita baca di dalam sirah, kitab-kitab sirah termasuk dalam Fiqhul Harakah, sebut bahawa sebab antara sebabnya adalah kesan daripada racun yang diberikan kepada Rasulullah ketika berlakunya Khaybar. Nabi kena racun. Kesan racun tu menyebabkan Nabi sakit. Bukan Nabi sakit jantung, gout dan sebagainya. Tak ada. Kita gout. Kan? Buah pinggang. Itu penyakit kita. Tapi sakit Nabi sebab kesan daripada musuh. Kan? Ini kita katakan beza kesihatan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam bab bekam ini kita kena tengok telitilah. Sebab apa? Sebab kita belajar bab bekam ini sebagai satu sunnah Nabi dan seboleh-bolehnya kita ikut. Saya ada baca satu catatan berkaitan dengan hujah atau dari sudut sains, bekam dari sudut sains, yang mana dia ada satu kajian di Kelantan. Nanti saya akan kongsi kemudian, yang dia buat satu clinical study. Dia ambil beberapa orang sebagai sampel. Maknanya sampel yang pertama pergi bekam, sampel yang kedua ni tak ada bekam. Jadi yang pertama ni beberapa sampel yang ada penyakit, yang tak ada penyakit, yang ada darah tinggi, macam-macam sakit jantung sebagainya, yang memang yang tak ada penyakit, ni sama juga dia compare. Ini kajian di Kelantan, Dr. USM. Kemudian dia ambil beberapa tempoh, yang bekam ni dia adalah jadual bekam dia. Dan dia buat satu kesimpulan bahawa bekam ini baik untuk jantung, baik untuk penyakit-penyakit seperti kencing manis dan sebagainya. Adalah beberapa penyakit disebut. Kan? Maknanya ada kajian saintifik tuan-tuan sekalian berkaitan dengan kebaikan bekam. Sebab apa? Sebab kita pun kadang-kadang tengok, betul ke ada kesan ni? Sebab apa? Sebab orang timbul persoalan. Macam mana bila tarik daripada badan kita ni yang keluar tu darah kotor. Mana tahu darah kotor? Jadi orang duk tanya soalan tu kan. Kita pun susah juga nak jawab. Sebab kita pun tak tahu macam mana keluar tu darah kotor. Kan? Tetapi mungkin aliran darah kita ni mungkin yang dekat dengan kulit itu, mungkin darah yang ada toksik. Mungkin Allah jadikan dia tu nak dikeluarkan tapi tak boleh nak keluar dan sebagainya. Sebab badan kita ni Allah buat ni sangat kompleks tuan-tuan sekalian. Sangat-sangat kompleks. Badan kita ni sangat hebat dari sudut kejadian dia. Sebab tu Allah jadikan, Allah sebut tentang manusia ni ahsanu taqwim, ciptaan yang paling baik. Badan kita kompleks. Tuan-tuan ambil kita punya buah pinggang, contoh buah pinggang tu. Lapisan-lapisan yang ada pada buah pinggang yang kecil itu sangat kompleks, yang boleh menapis macam-macam benda. Sehingga kan kita nak ganti buah pinggang yang kecil itu, fungsi dia yang boleh ganti dengan satu alat hemodialisis yang sangat besar. Kan? Belum ada satu ciptaan yang boleh cipta saiz buah pinggang yang sangat kecil. Itu baru satu organ. Banyak lagi organ dalam badan kita yang mempunyai fungsi macam-macam. Sebab tu bila kita sakit ni, dia boleh jangkit. Ini terjejas, dia pergi sini, pergi sini. Sebab apa? Sebab dia berkait antara satu sama lain. Kan? Sebab tu fungsi badan kita ni Allah bagi memang hebat. Dan bila kita dapat hidup dalam keadaan sihat hari ni, contohnya pagi ni kita sihat, alhamdulillah sangat. Sebab Allah jadikan badan kita ni sedang bekerja tuan-tuan sekalian. Kita tak urus apa-apa pun badan kita ni. Kita urus ambil suap, tu urusan kita. Kan? Makanan turun kat sini pun kita tak boleh nak urus dia. Dia nak pergi mana, dia nak pergi belah perut ke, usus ke, ataupun nak pergi belah paru-paru ke, kita tak mampu nak urus. Kita sekadar ambil, kita letak kat mulut, kita tuang. Dia turun itu, turun ke mana, kita tak mampu nak buat. Apalagi benda yang kecil yang ada dalam badan kita ni tuan-tuan sekalian. Darah yang ditapis, yang mana kotor, darah kotor dikeluarkan. Yang mana jadi najis, jadi najis. Yang mana jadi air kencing, jadi air kencing. Yang mana jadi peluh, jadi peluh. Kita tak mampu nak buat. Sebab itulah dalam hidup kita ni kena banyak bersyukur. Allah bagi kesihatan, boleh berjalan, boleh duduk dan sebagainya. Dan bekam ini tuan-tuan sekalian oleh kerana Nabi buat. Bila Nabi buat sifat Nabi ini, Nabi tak buat sesuatu melainkan ada wahyu Allah SWT. Kan di dalam surah An-Najm disebut, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi ini tak bercakap berdasarkan kepada nafsu.
Tapi semua yang Nabi cakap ni daripada wahyu. Bila Nabi sebut di dalam hadis ini berkenaan dengan, kita kata berkenaan dengan bekam ini, maknanya Allah SWT bagi wahyu pada Nabi SAW. Kan? Dan hadis ini tuan-tuan sekalian, status dia, hadis ini daripada Sahih Bukhari, daripada kitab At-Tib, dalam bab At-Tib ni, dan juga dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Musaqat. Maknanya daripada Bukhari dan juga Muslim. Kuatlah hadis ni tuan-tuan sekalian. Jadi dalam hadis ni yang pertamanya diceritakan tentang kebaikan bekam itu, Al-Hajamah, yang bagi upah kepada orang bekam. Itu dibolehkan. Yang ketiganya minta harga diskaun. Minta diskaun. Sebab asalnya disebut dalam huraian ni, pada asalnya 3 gantang. Kemudian mereka mengurangkan kepada segantang. Maka tinggallah cukai itu menjadi 2 gantang. Dan 2 gantang itulah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Taibah, supaya dia dapat membayar cukai di dunia. Kan? Jadi upah itu dikaitkan dengan jumlah cash yang dikenakan kepada orang yang bekam itulah. Kan? Jadi ini kita katakan kisah yang berkaitan dengan bekam, mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada kita. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kalau panjang umur, kita akan sambung balik. Dia ada lagi beberapa hadis tentang bekam ini, kita akan bincang lagi lah. Tentang cara bekam, dekat mana bekam dan sebagainya, ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi setakat ini saja, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini majlis yang mendapat pengampunan daripada Allah SWT, yang mendapat keberkatan insya-Allah. Boleh. Ada, kalau saya tak dapat sebutlah, cumanya yang antara benda yang saya dapat ingat, antaranya seperti larangan Nabi SAW ke atas sahabat dia untuk bangun kepada seseorang yang datang. Contohnya bila ada orang datang, sahabat dilarang untuk bangun, walaupun orang tu orang besar, pemimpin. Jadi Nabi larang. Larang itu bukan larang makruh, larang jadi haram. Larang haram. Maknanya kalau ada orang datang, kita okey bangun semua, pergi sambut dia, itu dilarang oleh Nabi SAW. Ada hadis yang melarang. Tapi ini dibahas oleh para ulama berdasarkan uruf zaman kita ini. Uruf zaman kita ini, kalau di dalam satu majlis, orang pakat bangun, kita tak bangun. Sebab apa tak bangun? Sebab Nabi larang. Orang pakat bangun semua, kita duduk. Kan, buat degil kan, tak bangun. Kan. Jadi berdasarkan uruf, tindakan tak bangun itu tidak baik. Maknanya kita bangun juga sebagai tanda hormat, menghormati. Dan dibahaskan kenapa Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Nabi larang ini maknanya sebagai satu petanda untuk menghilangkan rasa riak, ujub, takabur di kalangan mereka yang disambut, terutamanya di kalangan pemimpin lah. Yang biasa bangun-bangun ni di kalangan pemimpin. Kalau kita biasa-biasa ni datang surau, tak ada siapa nak bangun, kan? Tapi di kalangan pemimpin ni orang pakat bangun semua. Jadi Nabi larang itu nak bagi tahunya, kamu sebagai pemimpin, budaya ni kena buang. Sebab apa? Jangan ada perasaan riak, ujub, takabur di dalam hati pemimpin. Kan? Dan Nabi sendiri menunjukkan contoh, Nabi tak nak disambut begitu. Memang Nabi tak nak begitu. Tapi maknanya oleh kerana kita berada dalam budaya begitu, kita kena raikan. Tetapi siapa yang jadi pemimpin, jangan sampai bila orang bangun pada dia, dia ada hati dia rasa riak, takabur, rasa diri dia hebat dengan sebab orang sambut bangun dia. Sebab ada larangan Nabi ke atas mereka yang bangun untuk sambut mana-mana pemimpin. Itu contohlah. Jadi saya ada lagi benda-benda yang kita katakan berdasarkan kepada uruf. Mungkin saya cuba tengok balik untuk kita bahaskanlah. Kan, wallahu a'lam bissawab.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته